Bank Negara Malaysia menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.25% pada mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari MPC keempatnya semalam. Kadar tertinggi dan terendah koridor bagi OPR turut dinaikkan masing-masing kepada 2.50% dan 2.00%. Impak kenaikan OPR, topik ini menjadi fokus PIS Malaysia petang ini. Teruskan bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini BIS Malaysia, edisi Khamis 7 Julai 2022. Ketika ini bersiar langsung menerusi saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Baik, sebelum kita ke topik perbincangan utama, ikuti dahulu perkembangan saham yang disediakan oleh PMB Investment. Baik saudara, seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, Bual BIS petang ini akan membincangkan topik impak kenaikan OPR. Kita akan bersama dengan panel undangan di studio seketika nanti. Saudara, semalam Bank Negara Malaysia BNM telah pun mengumumkan kenaikan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.25%. Ia merupakan kenaikan kedua untuk tahun ini selepas BNM menaikkan OPR kepada 2.00% Mei lalu. Apa makna peningkatan OPR kepada ekonomi negara dan paling penting kesannya kepada keluarga Malaysia? Bagi menjawab persoalan ini, kami bawakan penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dahlia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, bersama dengan kami di BIS Malaysia pada petang ini. Ya, terima kasih. Baik, Prof. Mungkin kalau kita lihat untuk permulaannya, apa yang perlu difahami mengenai OPR, terutama faktor yang mempengaruhi kenaikannya?
Okey, kalau kita lihat OPR ni, overnight policy rate ni dalam bahasa Malaysianya kadar dasar semalaman. Ini adalah satu mekanisme yang ditentukan oleh Bank Negara untuk menaikkan kadar, dipanggil OPR ni lah. Jadi kadar OPR ni pula akan digunakan oleh bank-bank untuk dia menentukan kadar pembiayaan ataupun kadar interest, kadar faedah ni kepada peminjam ataupun yang menggunakan pembiayaan untuk perumahan ke, untuk pinjaman peribadi dan sebagainya lah. Jadi ianya adalah satu mekanisme yang boleh digunakan oleh sesebuah kerajaan. Okey, saya nak katakan kerajaan kenapa? Sebab untuk memacu sebuah ekonomi ni ada dua cara. Okay, satu ialah menggunakan polisi fiskal dan satu lagi adalah polisi monetary. Jadi untuk naikkan polisi contohnya monetary ni, itu OPR ataupun menurunkan OPR ni dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia. Okey, Bank Negara Malaysia lah yang akan bersidang setiap 2 bulan untuk melihat sama ada mereka perlu menaikkan OPR ataupun tidak. Okey, jadi kalau kita lihat secara teorinya, apabila ekonomi itu berada dalam satu fasa kelembapan jadi Bank Negara akan menurunkan kadar OPR supaya rakyat lebih dapat boleh berbelanja dan juga bis perniagaan dapat boleh membuat pinjaman dan sebagainya. Dan apabila dalam satu keadaan itu ekonomi sedang berkembang terlampau laju ataupun sangat tinggi, maka Bank Negara akan meningkatkan kadar OPR supaya ekonomi tidak menjadi terlalu panas. Jadi apabila terlalu panas mungkin akan mengakibatkan inflasi dan sebagainya lah. Jadi dalam konteks ni apabila satu ekonomi itu meningkat, maka OPR dinaikkan supaya kuasa beli ataupun kita punya kuasa ataupun kemahuan untuk membuat pinjaman itu dikurangkan. Dipanggil tightening, mengetatkan polisi monetary. Kalau yang menurunkan polisi OPR tadi itu adalah melonggarkan supaya rakyat dapat belanja lebih besar dan sebagainya untuk memacu ekonomi. Jadi dalam konteks ni dia ada teori-teori je lah yang digunakan pakai oleh dasar polisi monetary ni untuk sama ada mengetatkan ataupun melonggarkan kuasa beli rakyat. Macam tu. Baik, jadi kalau kita lihat sebenarnya keadaan ekonomi negara berada di landasan yang baik dan OPR. Kalau kita lihat dalam konteks global kan, konteks global Malaysia mempunyai kadar pertumbuhan ekonomi yang pada kadar 5% untuk tahun kedua. Sama dengan Indonesia. Tapi kalau banding dengan negara-negara membangun lain, membangun ataupun bertumbuh dalam kadar yang sangat perlahan, 3.4% secara puratanya. Jadi kita ni agak tinggi sikitlah berbanding dengan negara-negara lain. Ini adalah sebabkan faktor global, iaitu faktor geopolitik. Kita dulu dah mengalami fasa pandemik COVID-19 selama 2 tahun. Dan pada waktu tersebut, selepas kita masuk ke era endemik ni, ekonomi mula memacu. Tetapi ada satu krisis yang berlaku di Ukraine dan juga Rusia. Mereka ada konflik. Jadi dalam konteks ini ianya membuat satu masalah lah dari segi rantaian bekalan makanan. Sebab macam contohnya Rusia mengekspor minyak, Ukraine mengekspor gandum dan sebagainya kan. Jadi ianya memberikan masalah-masalah dalam segi global. Tetapi walaupun Malaysia jauh daripada kawasan konflik tersebut, tempiasnya masih terasa. Sebab apa? Kita ni, kalau kita lihat daripada segi faktanya, kita adalah negara pengimport bersih. Sebagai contohnya, kita pengimport bersih komoditi makanan. Kita mengimport bersih komoditi makanan. Maka apabila kita mengimport, maka kita dengan secara tak langsungnya kita mengimport juga inflasi ataupun kenaikan harga barangan daripada luar negara itu. Baik, jadi Prof, kita juga ingin mendapatkan pandangan daripada seorang lagi penganalisis ekonomi yang mencadangkan agar OPR tersasar dilaksanakan untuk golongan B40 dan juga M40 bagi mengurangkan kesan khususnya terhadap poket golongan terlibat. Di talian ketika ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saadi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Asman. Jadi Prof, bagaimana pandangan Prof dengan keadaan OPR ketika ini? Seperti mana yang saya nyatakan dalam berita harian pada hari ini. Dari satu sudut kita memahami bahawa OPR itu dilaksanakan bagi
mengurangkan risiko kepada ekonomi Malaysia dan yang sama untuk memastikan daya tahan dan juga kedudukan saingan kita sedari dengan peringkat internasional. Terutamanya kita banyak dari segi melihat pada peningkatan corak OPR kita ni banyak mirror ataupun cerminan kepada ekonomi Malaysia Syarikat. Ya. Kita memahami dari sudut itu, tapi dari sudut lain yang kita kena fahami juga adalah ketika ini kita berada dalam situasi yang tidak sama seperti situasi 2019 dan tahun-tahun sebelum itu. Kita kecederaan ekonomi akibat daripada pandemik COVID-19 masih lagi besar dan kita masih lagi dalam fasa pemulihan. Kadar pengangguran masih tinggi berada di paras normal, terbaru 3.9% masih tinggi berbanding dengan 3.3%. Maksudnya ramai lagi di luar sana yang tidak memiliki pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan, masih lagi pekerjaan yang tidak tetap dan bergantung kepada pekerjaan yang lebih cenderung kepada pekerjaan yang tidak formal. Begitu juga kadar kehilangan pendapatan, ketidakstabilan pendapatan masih lagi menjadi isu yang menghambat kebanyakan pekerja dan isi rumah di luar sana. Ya, jadi kalau kita rujuk kepada apa yang berlaku dalam masa terdekat pada masa kini, kita lihat bahawa indeks harga pengguna makanan sejak daripada Mac telah mendekati paras 4%. Terbaru Mei ialah 5% kita ya. Jadi ujuran bagi mereka yang berpendapatan 3,000 dan ke bawah, di rumah yang berpendapatan 3,000 dan ke bawah, jika indeks harga makanan ini terus berada di paras 4% hingga Julai, mereka ini berada dalam keadaan sangat kritikal kerana kemungkinan besar saving ataupun simpanan mereka sudah tidak cukup untuk mendepani kehidupan seharian. Jadi apa yang saya sarankan sekali adalah ini kerana ekonomi kita sekarang berada dalam keadaan yang tidak sama seperti dahulu. Pelbagai faktor mempengaruhi keadaan ekonomi semasa, bukan sahaja keadaan geopolitik di luar sana, keadaan rangkaian bekalan yang terganggu, keadaan disebabkan oleh kejutan ataupun masalah kekurangan pekerja juga menjadi faktor, dan juga kenaikan harga barang yang berlaku terutamanya harga makanan pada ketika ini menyebabkan tunai di tangan itu penting kepada mereka yang B40 dan M40. Jadi kita tahu bahawa apabila OPR dinaikkan, ini bermakna kos pinjaman bayar balik pada bank akan meningkat. Jadi tunai di tangan isi rumah akan berkurangan. Dalam satu sudut, kita nak kurangkan inflasi tersebut melalui OPR. Dalam masa yang sama, kita menghadapi situasi yang mana isi rumah di luar sana menghadapi masalah, iaitu bukannya tak ada makanan ada di luar sana tetapi harga terlalu mahal. Dan ini kalau kita tak santuni mereka ini keadaan akan menjadi lebih buruk. Dan kita faham juga Asmal, kerajaan berikan beberapa instrumen subsidi masih untuk minyak paket kita diteruskan, tetapi kita memahami bahawa ada bocoran subsidi tersebut dan tidak semua mendapat manfaat tersebut. Jadinya elok pada pandangan saya OPR untuk B40 dan M40 ini perlu dikekalkan dan kita tingkatkan OPR bagi mereka yang berpendapatan tinggi dan OPR bagi pinjaman syarikat besar. Dan ini tidak akan, pada pandangan saya, jangkaannya tidak akan menyebabkan kecekapan dalam OPR itu sebagai instrumen jasa monetary. Kerana kita memahami bahawa pinjaman yang dibuat oleh mereka yang berpendapatan rendah B40 terutamanya tidaklah sebesar syarikat besar dan juga mereka yang berpendapatan tinggi. Jadi elok kita santuni mereka ini kerana kita berada dalam situasi unprecedented dan juga kita berada dalam situasi yang kecederaan akibat pandemik masih ada. Jadi kebimbangan kita adalah apabila kita tidak santuni mereka ini, keadaan akan menjadi lebih parah di masa hadapan. Terima kasih. Baik Prof, jadi kita harapkan agar cadangan Prof ini akan dilaksanakan bagi meringankan beban dan juga dapat dipertimbangkan supaya memberi manfaat kepada golongan B40 dan juga M40 dalam mendepani situasi yang penuh dengan cabaran ini Prof. Terima kasih Prof. Sama-sama. Baik, kita bersama dengan Profesor Maria Dr. Muhammad Yusof sehari sebentar tadi di talian dan kita terus bersama dengan Prof Adil pula daripada pandangan Prof tadi berkenaan dengan mengimplementasikan OPR bersasar. Kemudian kita lihat juga dari segi pinjaman bank pula bagaimana Prof? Ia memberi kesan yang bagaimana kepada peminjam?
Jadi kalau kita lihat dalam konteks kenapa ya, macam Prof Yusof bagi tahu tadi, untuk memberikan satu kadar yang berbeza. Okay, contohnya untuk B40, M40 mungkin dikekalkan pada kadar sebelum ni lah. Tapi untuk golongan T20 dan juga syarikat-syarikat besar dinaik, OPR naik. Okay, kebimbangannya ialah berkenaan dengan apabila dinaikkan OPR tu secara tidak langsung, secara langsungnya lah. Secara langsungnya ialah pinjaman kita akan, ansuran pinjaman kita akan meningkat. Okay, sebagai contohnya, kalau kita ada baki pinjaman sebanyak RM100,000, okay, jadi ansuran bulanan kita akan meningkat sebanyak RM20. Kalau kita punya, contohnya pinjaman perumahan kita adalah RM500,000, jadi ansuran bulanan kita akan meningkat sebanyak RM100. Itu secara pengiraan secara yang mudah lah. Jadi RM100 setiap bulan. Jadi maksudnya RM100 tu kita dah tak boleh pakai dah untuk, let's say, untuk perbelanjaan lain, sebab kita dah kena gunakan untuk membayar ansuran rumah tadi, pinjaman tadi. Betul. Jadi dalam konteks ni mungkin poket kita nipis sikitlah, sebabkan kita terpaksa memperuntukkan kepada pinjaman tadi. Jadi ianya memberikan kebimbangan, sebagai contohnya kalau kepada bergolongan B40 dan juga golongan M40 ni, okay, disebabkan oleh masalah tadi kan, masalah kenaikan harga dan sebagainya, ianya akan memberikan impak yang besar. Tapi dalam konteks ini kita tengok dari segi teori ekonominya, okey, pertama kenapa dinaikkan tu OPR tu adalah untuk mengawal inflasi. Betul. Tapi hasilnya kita tak tahu lagi lah, sebab kita akan lihat pada masa akan datang. Mungkin dia boleh mengawal inflasi, mungkin tidak. Okay? Dan satu lagi kita kena tengok kenapa kenaikan harga barangan itu adakah disebabkan oleh permintaan. Maksudnya sebab rakyat banyak duit dan kita banyak minta, jadi maksudnya harga kena naik. Harga naik. Tapi dalam konteks ni kan, kita sebabkan oleh masalah geopolitik tadi, kenaikan harga barangan itu adalah disebabkan oleh masalah geopolitik, iaitu kita ada masalah di Ukraine dan juga Rusia. Dan rantaian bekalan makanan terencat sedikit. Kan, dari segi eksportnya kita terpaksa import. Sebagai contoh kita import daging kita 80%. Jadi keperluan rakyat kita import 80%. Maksudnya banyak kita import. Apabila kita import banyak, contohnya kita import daging, kita import macam-macam lah, gandum dan sebagainya. Jadi dengan tidak secara langsung apabila masalah geopolitik di Rusia dengan Ukraine tu, harga pasaran global tu meningkat, harga komoditi semua meningkat, maka secara tak langsung kita juga mengimport inflasi daripada mereka. Jadi dalam konteks ini beza di antara kenaikan harga yang disebabkan oleh kita meminta rakyat punya duit banyak dan meminta barangan tersebut, berbanding dengan kenaikan disebabkan oleh kenaikan harga barang tu, supply tu. So dia ada beza antara permintaan dengan penawaran tu. Jadi kenaikan daripada harga penawaran tu adalah sebabkan banyak yang kita import. Betul. Okay, terutamanya bahan makanan. Sebab tu tadi seperti yang dimaklumkan, indeks harga pengguna untuk makanan, okay, pada kadar 5%. Itu agak tinggi walaupun indeks harga pengguna secara keseluruhannya kita masih lagi 2%. Tapi yang tingginya adalah makanan tu. Jadi tu yang kita terasa tu. Kan, nak beli makan, minyak punya naik, telurnya naik dan sebagainya. Jadi itu adalah disebabkan oleh indeks harga pengguna makanan, okay, telah meningkat disebabkan oleh rentetan daripada krisis Rusia dan juga Ukraine. Kita tak tahu bila mereka ni akan berdamai balik. Okay, ia mungkin akan mengambil masa yang agak panjang, ataupun mungkin dalam 2 bulan depan dia dah berbaik semula. Kan? Jadi ini akan menjadikan satu masalah kepada kenaikan harga dan sebagainya. Jadi kalau dalam konteks ni, apa yang hendak dilakukan oleh dasar monetary ni, iaitu policy maker dalam OPR dan sebagainya, adalah untuk mengawal inflasi. Betul. Tetapi kita kena tengok sikit lagi, kan, sama ada adakah ia disebabkan oleh permintaan atau penawaran terhadap barang-barangan yang naik harga tersebut. Baik, dan kalau kita lihat seperti mana yang Prof kongsikan tadi, ini akan memberikan kesan kepada poket keluarga Malaysia dalam keadaan antara permintaan daripada rakyat sendiri dan juga harga pengeluaran itu sendiri. Kalau kita lihat sejauh mana ataupun berapa lama agaknya keadaan ini akan kita keluarga Malaysia perlu bersedia dengan situasi ini dan menghadapi satu lagi cabaran yang mereka perlu hadapi. Ya, ini yang kita tadi pun tak
boleh jangka. Betul, baik. Krisis kita tak tahu jangka. Kalau krisisnya berpanjangan, maka kita terpaksa menanggungnya agak panjang lah. Betul. Dalam konteks ni kan, kita boleh lihat dalam ada dua mekanisme lah. Dua mekanisme. Pertama ni dari segi kerajaan. Kerajaan sebagai contohnya boleh mengambil inisiatif sebagai contohnya melalui dasar-dasar fiskal. Kita faham. Pada waktu ini dasar fiskal tu dah sangat-sangat ketat dah. Kita dulu COVID-19 banyak dah rasanya belanja sini belanja sana. Betul. Untuk menangani masalah COVID-19 dan sebagainya. Jadi peruntukan tu mungkin dah jadi kecil. Jadi dekat sini prioriti keutamaan yang perlu dilihat semula mungkin boleh dilihat dari bagaimana dasar-dasar polisi ini boleh disalurkan kepada untuk mencukupkan keperluan rakyat dari segi makanan. Sebagai contohnya, kalau kita lihat, kita import daging 80%. Boleh tak kita menyediakan daging kepada rakyat kan secara kendiri? Maksudnya negara kita yang boleh mengeluarkannya dan boleh memberikan harga yang murah lah, sebab kita dah keluarkan dan kita boleh ekspor pula keluar negara. Maka kita boleh memberikan peluang kepada rakyat untuk mendapati barang makanan tadi tu dengan harga yang lebih rendah. Itu satu cara lah. Mungkin boleh dilihat oleh dari segi dasar-dasar fiskal. Kalau yang keduanya dari segi rakyat, memandangkan kita mempunyai tidak ketentuan dari segi krisis global ini, dan juga kita pun tidak pasti sama ada kerajaan boleh mengeluarkan ataupun tidak contohnya pengeluaran besar-besaran tadi kan. Jadi kita dalam sebagai individu yang berada dalam ekonomi ini, kita kena pastikan bahawa kita punya poket tadi dah nipis sikit. Betul. Macam mana sama ada kita nak kena tebalkan balik, maksudnya kita kena tingkatkan pendapatan, ataupun kita kena tukar sikit lifestyle, kehidupan kita, gaya hidup. Sebagai contoh, dulu kita minum kopi harga RM17. Kurangkan lagi. Kita bukan kurangkan, kita minum juga kopi tu, tapi kita cari kopi yang RM3. Jadi perbezaan harga tu mungkin gaya hidup lah, mungkin kita kena tukar sikit. Dan juga kita melihat pada prioriti pula. Prioriti contoh kita dalam keperluan hidup kita ni, kita ada keperluan hidup iaitu necessity. Dan lepas tu kita ada kehendak. Lepas tu ada barang-barang mewah. Jadi kita kena lihat pada waktu ini kita kena selesaikan keperluan hidup dulu. Tapi keperluan hidup ni kita tak boleh kurangkan. Kita tak boleh kurangkan. Contohnya dulu kalau kita makan contohnya berapa, kita tak kena kurangkan. Tidak. Yang kita kena kurangkan ialah barang mewah dan juga barang-barang kehendak tu. Macam tadilah, kita tadi minum kopi harga RM17. Betul. Kita pergi kepada kopi yang RM3. Macam itulah. Baik, jadi kalau kita lihat itu peranan kita sebagai keluarga Malaysia untuk menangani situasi semasa OPR ini. Dan kalau kita melihat kepada OPR yang dijangka akan terus meningkat untuk tahun ini, ramalan Prof bagaimana? Okey, kita lihat sejarah. Sejarah OPR ni, dulu OPR ada pada kadar 3.25. Sekarang ni yang telah dinaikkan kepada 2.25. Jadi kebarangkalian untuk dinaik kepada 3.25 tu ada. Maksudnya macam sebelum Covid. Baik. Sebelum Covid dulu 3.25. Lepas tu diturunkan sampai 1.75. Jadi kebarangkalian untuk dinaikkan kepada 3.25 tu ada, sebab pernah berlaku. Pernah berlaku. Jadi dalam konteks ini saya lihat mungkin pembuat polisi untuk dasar monetary ini berkemungkinan akan menggunakan kuasa mereka untuk meningkatkan kadar OPR ni. Cuma kalau boleh perlu mungkin dilihat masa yang paling sesuai. Sebab kita sekarang ni seperti yang kita maklum bahawa kita mempunyai isu inflasinya, isu globalnya dan sebagainya, dan ini akan memberikan kesan kepada poket kita, poket rakyat kan. Jadi kita kalau boleh kita minta supaya tidak dinaikkan dengan secara drastik, kan, drastik dan juga secara berdekatanlah dengan masa yang sangat dekat. Mungkin pada tahun depan ke ataupun 2 tahun
tahun lagi ke. Okey. Kalau melihat pada ekonomi kita telah bagus, okey, dah berkembang, telah maju dan perlukan kepada handbrake, tarik handbrake sikit supaya tidak terlampau overheat. Jadi mungkin boleh dilaksanakan. Baik, terima kasih Prof. Masa yang kita ada setakat ini saja. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia USIM, untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih Prof. Sama-sama, terima kasih. Baik saudara, buat bis itu tadi menutup bis Malaysia edisi 7 Julai 2022. Terus amalkan kawalan kendiri walaupun negara dalam fasa peralihan endemik. Lindung diri, lindung semua. Saya Akmal Hafiz Suslan, salam keluarga Malaysia.